Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bersama balik kitab kita ni Fatwa Iman dalam bab beriman pada Rasul, bab beriman pada Rasul. Tadi ada soalan yang ke-54, nasihat Ibn Taymiyah. Nasihat Ibn Taymiyah. Soalan ada orang tanya. Allah telah menurunkan agama dan mengutuskan Rasul agar manusia menjadi baik. Ini kerana dalam agama terkandung nilai yang murni yang boleh menyempurnakan kebahagiaan manusia. Tetapi apa yang terjadi pada agama ini tidak seperti yang kita harapkan. Suatu ketika dahulu Islam pernah gemilang. Tetapi masanya amatlah pendek. Bagaimanakah cara kita mengembalikan kegemilangan itu, kegemilangan Islam itulah. Kegemilangan masyarakat Islam, dunia Islam. Jawapannya, sebelum menjawab soalan di atasnya, dinyatakan di sini beberapa nasihat penting yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullah alaih kepada muridnya Ibn Qayyim. Setelah beliau mengadu kepada gurunya tentang bayangan buruk yang selalu mengganggu. Fikir kuat dah lah. Masalah umat, masalah dunia Islam dah. Ibn Taymiyah berkata, janganlah kamu jadikan hati kamu seperti batu karang yang menjadi tempat kotoran dan sampah sarap. Sampah itu menjadi makanannya dan ia tidak dapat melarikan diri. Sebaliknya, jadikanlah hati kamu bagaikan cermin di mana kotoran hanya melintasi bahagian luar saja dan tidak melekat ke bahagian dalam. Ia hanya melihat kotoran itu dengan kejenihan dan menyingkirkan kotoran tersebut dengan kekukuhan. Tak jejah lah, tidak lekat. Licin lah maksudnya kat cermin ni, maksudnya licin . Jika hati kamu menerima setiap kotoran yang melintas, ia akan menjadi tempat bagi setiap kotoran. Jadi benda kotor, fikir lekat dalam hati, jadi tempat kotor. Ibn Qayyim rahmatullah alaih memberikan komentar berkenaan nasihat gurunya itu dengan berkata, inilah nasihat yang paling berguna buatku untuk menolak setiap fikiran-fikiran kotor dan kecelaruan yang melanda hatiku. Miftahul Sa'adah, Miftahun Darus Sa'adah. Jilid 1 muka 140. Jadi tujuan para Rasul diutuskan adalah untuk mengajak umat manusia beribadah kepada Allah dan menegakkan kebenaran di kalangan mereka. Memastikan keimanan meresap ke dalam hati manusia bukanlah tugas mereka. Nak suruh masuk email kau ke tugas mereka. Hanya menyampaikan. Ajak saja, ajak. Manusia beribadah kepada Allah. Tapi email masuk dalam hati itu kerja Tuhan. Firman Allah SWT, innama anta munzir wa likulli qaumin had. Maksudnya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah seorang rasul pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dan setiap umat yang telah lalu ada nabi yang memimpin ke jalan yang benar. Surah Ra'd ayat 7. Firman Allah SWT, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maksudnya, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu ialah yang datang daripada Tuhanmu. Sesiapa yang menginginkan keimanan, dia boleh beriman, dan siapa yang inginkan kekufuran, biarlah dia dengan kekufurannya. Surah Al-Kahfi ayat 29. Iyad bin Himar al-Mujashi'i berkata bahawa satu hari Rasulullah SAW memberikan khutbah. Ala inna rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadha. Kullu malin nahaltuhu 'abdan halalun wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa'a. Kulluhum wa innahum atatuhum syayatinu fajtalathum an dinihim wa harramat 'alaihim betul ke tak? Tahulah. Tak habis, tak apalah. Maksudnya ni, ketahuilah bahawa Tuhanku perintahkan, yang kata ala inna rabbi amarani. Ketahuilah bahawa Tuhanku perintahkan agar aku mengajarkan kamu apa yang tidak kamu ketahui daripada apa yang diajarkan Allah kepadaku pada hari ini. Setiap harta yang aku berikan kepada seseorang manusia adalah halal. Sesungguhnya aku menciptakan, aku ni Allah lah menciptakan seluruh manusia dalam keadaan bersih dari noda syirik dan maksiat.
Kemudian mereka didatangi syaitan sehingga ia berjaya menjauhkan mereka daripada agama. Ia mengharamkan sesuatu yang telah aku halalkan kepada mereka. Syaitan nak ajar tak? Ia juga memerintahkan mereka menyekutukan aku dengan sesuatu tidak turunkan bukti dalil. Berkat lah kata. Istirasah macam dia. Sesungguhnya Allah melihat kepada penduduk bumi lalu dia murka kepada mereka. Sama ada ke atas bangsa Arab maupun bangsa bukan Arab, melainkan saking baki ahli kitab. Allah berfirman lagi, tujuan aku mengutus kamu adalah untuk menguji kamu dan orang-orang di sekeliling kamu. Riwayat Muslim nombor 2866 ke. Firman Allah SWT, la'allaka baji'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Maksudnya, jangan pula engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu dengan menanggung kesedihan kerana mereka tidak menjadi orang-orang beriman. Surah Asy-Syu'ara ayat 3. Firman Allah SWT, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Maksudnya, jika Tuhanmu mahu, sudah pasti semua manusia yang ada di bumi ni akan beriman belaka dah. Maka patutkah engkau pula hendak memaksa manusia menjadi orang-orang beriman? Surah Yunus ayat 99. Allah telah menentukan bahawa ada antara manusia yang beriman dan ada juga yang kafir. Firman Allah SWT, huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Maksudnya, dialah yang menjadikan kamu, ada sebahagian daripada kamu yang kafir dan ada juga yang beriman. Allah Maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Surah At-Taghabun ayat 2. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Yaqulullahu azza wa jalla yawmal qiyamati ya Adamu yaqulu labbaka rabbana wa sa'daika fayunada bisautin inna Allah ya'muruka an tukhrija min zurriyatika ba'than ila an-nar. Qala ya Rabbi wa ma ba'thu an-nari? Qala min kullun alfin 999 فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب النور الأسود وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة فكبرنا ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا. Maksudnya, Allah Azza wa Jalla berfirman pada hari kiamat kelak, wahai Adam, beliau pun menjawab, alangkah bahagianya orang yang memenuhi panggilanmu, wahai Tuhan kami. Kemudian ada suara yang memanggilnya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu mengambil sebahagian daripada zuriat kamu untuk diutus ke dalam api neraka. Nabi Adam bertanya, apakah yang dimaksudkan dengan utusan neraka itu? Suara itu menjawab, setiap 1000 mestilah diutus dan dimasukkan ke dalam neraka sebanyak 999. Maksudnya daripada 1000 tu, satu masuk syurga, 999 masuk neraka. Kisah ini membuatkan para sahabat yang mendengarnya berasa gelisah sehingga raut wajah mereka berubah, takut belaka sahabat. Kemudian Nabi SAW bersabda, jumlah 999 itu terdiri pada Ya'juj dan Ma'juj. Ramai-ramai tu Ya'juj Ma'juj dah. Manakala yang seorang lagi adalah salah seorang di antara kamu. Perumpamaan kamu di tengah-tengah umat manusia yang adalah bagaikan sehelai rambut hitam yang terletak pada seekor lembu yang berwarna putih. Atau ibarat sehelai rambut putih terletak pada seekor lembu yang berwarna hitam. Maksudnya sikit benar lah. Yang beriman Islam dah. Tak ramanya kafir dah. Aku berharap agar kamu menjadi 1/4 penghuni syurga. Lantas kami pun bertakbir. Kemudian baginda bersabda, aku berharap kamu menjadi 1/3 penghuni syurga. Lalu kami pun bertakbir. Kemudian baginda bersabda lagi, aku berharap semoga kamu menjadi separuh penghuni syurga. 1/2 dah. Lalu kami pun bertakbir. Dari Bukhari nombor 4341 dan Muslim nombor 222. Abu Radhahu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Bada'at Islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Maksudnya, Islam datang dalam keadaan asing dan ia akan kembali seperti awal kedatangannya, iaitu asing. Oleh itu beruntunglah bagi orang yang dianggap asing ketika itu. Riwayat Muslim nombor 145. Rasulullah SAW menceritakan tentang para nabi sebelum baginda dan jumlah pengikut mereka amatlah sedikit. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Waradat aliyya al-umamu faja'ala an-nabiyyu
والنبيان ويمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد حتى رفع لي سواد عظيم قلت ما هذا أمتي هذه قيل بل هو هذا موسى وقومه قيل انظر إلى الأفق فإذا سواد يملأ الأفق ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء فإذا سواد قد ملأ الأفق قيل هذه أمتك ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. Maksudnya umat-umat sebelum ini telah dibentangkan kepadaku ada satu dua nabi yang hanya memiliki beberapa orang pengikut saja. Bahkan ada seorang nabi yang langsung tidak ada pengikut. Kemudian aku diperlihatkan dengan umat manusia yang ramai. Aku bertanya, adakah ini umatku? Lalu ada suara yang menjawab, ini adalah umat Nabi Musa bersama kaumnya. Suara itu berkata lagi, cuba kamu lihat ke ufuk sana. Tiba-tiba terdapat sejumlah umat manusia yang amat ramai, seakan-akan memenuhi ufuk itu dah. Penuh. Kemudian suara itu berkata lagi, lihatlah ke arah sini dan sana itu di ufuk langit itu dah. Tiba-tiba terdapat sejumlah umat manusia yang memenuhi ufuk. Suara itu berkata, inilah umat kamu. 70,000 daripada mereka akan masuk syurga tanpa hisap. Tu direct masuk syurga dah. Rakyat Muslim nombor 5,075. Jadi ramanya masuk, ramanya umat Islam lah. Tidak semestinya nilai-nilai murni itu diikuti oleh seluruh umat manusia. Kebanyakan mereka tidak mengamalkan akhlak terpuji yang sebenarnya merupakan tabiat sebenarnya jadi mereka. Antara sifat manusia yang diciptakan oleh Allah ialah jahil dan zalim. Firman Allah SWT, innahu kana zaluman jahula. Maksudnya sungguhnya tabiat kebanyakan manusia ialah suka melakukan kezaliman dan kejahilan. Surah Ahzab ayat 72. Cukuplah surah Al-Asr itu sebagai pengajaran bagi seorang Muslim. Imam Syafi'i rahmatullah alaih berkata, sekiranya Allah hanya menurunkan surah Al-Asr dan tidak menurunkan surah yang lain, ia sudah memadai. Penting sangatlah, pelajaran besar. Firman Allah SWT, wal asr innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa sungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan kesabaran. Surah Al-Asr ayat 1 hingga 3. Seluruh manusia berada dalam kerugian melainkan orang-orang yang memenuhi syarat yang termaktub dalam surah di atas. Jadi itu dah baca waktu sama dengan perhati makna. Jangan baca saja tanpa perhati makna dah. Banyak pengajaran daripada surah Al-Asr, surah Al-Asr. Soalan yang ke-55, kerana Nabi Muhammad. Soalan, apakah ada hadis yang menyebutkan bahawa Allah SWT menjadikan bumi ini semata-mata kerana Nabi Muhammad SAW? Ini apa, Nur Muhammad ke apa ni tak? Jawapannya, terdapat banyak hadis yang dhaif berhubungan dengan perkara ini, perkara tersebut. Antaranya, laula kama khalaqtul aflaq. Ada palsu ni tak? Sekiranya bukan kerana-Mu, sudah tentu aku tidak akan menciptakan seluruh alam. Al-Syawkani rahmatullahi alaih berkata, Al-Saghani mengatakan bahawa hadis ini palsu. Rujuk kitabnya Al-Fawaidul Majmu'ah fil Hadis Al-Mawdu'ah muka surat 386 dipersetujui oleh Al-Albani. Rujuk Al-Silsilah Al-Mawdu'ah muka surat 282. Ibn Abbas radhiyallahu menceritakan bahawa Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa AS. Ya Isa, amin bi Muhammadin wa'mur man adrakahu min ummatika ayyuminu bihi. Falula Muhammadun ma khalaqtu Adam. Walala Muhammadun ma khalaqtul jannata wan nar. Walaqad khalaqtul arsya 'alal ma'i fattaraba fakatabtu alaihi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fasakana. Maksudnya Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa AS. Wahai Isa, berimanlah pada Muhammad dan perintahkanlah umat kamu yang sempat berjumpa dengannya beriman padanya. Sekiranya bukan kerana Muhammad, tentunya aku tidak akan menciptakan Adam. Kalau bukan kerana Muhammad, tentulah aku tidak akan menciptakan syurga dan neraka. Aku telah menciptakan arsy di atas air, tetapi ia bergegar. Akhirnya aku tuliskan di atasnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barulah ia tenang. Riwayat Al-Hakim. Hakim mengatakan bahawa hadis ini sahih. Sebenarnya Az-Zahabi juga pula mengatakan ia hadis palsu. Jauh tikah dah. Hakim kata sahih. Imam Zahabi kata palsu tu hadisnya. Pendapat ini juga dipersetujui oleh Al-Hafiz Ibn Hajar lah. Kata palsu dah. Dalam Al-Lisanul Mizan. Al-Albani mengatakan hadis ini tidak berasas sama sekali. Rujuk Al-Silsilah Al-Dha'ifah nombor 280. Jadi hadis palsu ni dalam kategori hadis dha'if lah juga. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullah alaih pernah ditanya dengan persoalan yang sama. Beliau menjawab,
Muhammad SAW merupakan pemimpin keturunan Adam. Baginda adalah sebaik-baik makhluk dan yang paling mulia di antara mereka. Atas dasar inilah ada orang mengatakan Allah menciptakan alam semesta ini kerana baginda. Sekiranya bukan kerana baginda, pastilah Allah tidak akan menciptakan arash, kursi, langit, bumi, matahari dan bulan. Tetapi ia bukanlah hadis yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Ia tidak pernah dinukil daripada mana-mana pakar hadis, bahkan tidak pernah diketahui oleh sahabat sekalipun. Ia hanyalah perkataan yang tidak diketahui siapakah yang mengucapkannya, mencipta dia, siapa dia reka dia. Rujuk Majmu' Fatwa jilid ke-11 muka surat 89 hingga 96. Majlis fatwa tetap juga pernah tanya persoalan yang sama lah. Fatwa tetap Arab Saudi saya rasa dah. Jawapan mereka dah, langit dan bumi bukanlah dicipta kerana Rasulullah SAW. Bahkan ia diciptakan berdasarkan firman Allah SWT. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in alim. Qad ahata bi kulli syai'in ilma. Maksudnya Allah yang menciptakan 7 petala langit dan dia menciptakan bumi. Sama dengan itu juga. Dan 7 petala jugalah bumi pun. Langit 7 petala, bumi 7 petala. Perintah Allah berlaku terus-menerus di antaranya, iaitu 7 petala langit dan bumi. Dan demikian itu supaya kamu mengetahui bahawa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu. Dan ilmu Allah meliputi setiap sesuatu. Surat Talaq ayat 12. Jadi nak ceritanya, kalau buat adil ni, Nabi Adam kau gapa semua dicipta untuk nak cerita Allah Maha Kuasa, nak cerita ilmu Allah luas. Gitu dia poin dia. Bukannya ke Nabi Muhammad. Kata-kata itu merupakan hadis yang palsu yang disandar pada Nabi SAW lah. Dia kata, kalau tidak kerana Nabi Muhammad tak cerita aflak langit, alai lah kita kata. Ia tidak sahih sama sekali dah. Jadi hak tu palsu ataupun tidak sahih lah. Fatwa Al-Junayyah Ad-Daimah jilid 1 muka 312. Soalan ke-56, Rasul mati atau hidup? Soalan. Ketika peristiwa Isra' dan Mi'raj, Rasulullah SAW naik ke langit dan berjumpa beberapa orang Rasul. Adakah ini menunjukkan bahawa mereka masih hidup tetapi dalam keadaan yang berbeza? Jawapannya, para Nabi telah wafat jika berdasarkan kehidupan dunia. Firman Allah SWT, langit dan bumi bukanlah diciptakan Rasul. Mana? Tak tolong kan? Lihat dulu dah. Tak apalah kita. Para Nabi telah wafat. Ni orang tanya, ni Rasul mati atau hidup dah? Para Nabi telah wafat jika berdasar kehidupan dunia. Firman Allah SWT, innaka mayitun wa innahum mayitun. Maksudnya, sungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati. Dan mereka juga, bukan Nabi Muhammad, orang lain pun mati belaka dah. Surah Az-Zumar ayat 30. Tapi mereka sentiasa hidup di sisi Allah. Nabi-Nabi dan Rasul ni, termasuk Nabi Muhammad, hidup cara dia lah. Hidup di sisi Allah. Ini kerana setiap yang mati syahid akan sentiasa hidup. Oleh itu, tentulah para Nabi lebih tinggi kedudukannya di sisi Allah berbanding dengan orang mati syahid. Rujuk Al-Fathul Bari jilid 6 muka surat 444. Sabda Rasulullah SAW, Al-Anbiya ahya'u fi quburihim yusalluna. Maksudnya para Nabi hidup dalam kubur mereka dalam keadaan mengerjakan salat. Riwayat Al-Bazar. Hadis ini telah diklasifikasikan sebagai sahih oleh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' nombor 2390. Hadis sahih. Hidup dalam kubur Nabi ni dan semaya dah. Semua mereka berada di dalam kubur masing-masing melainkan Nabi Isa AS. Beliau telah diangkat oleh Allah ke langit. Rujuk An-Nisa ayat 107 hingga 158. Merujuk kisah para Nabi bersolat di belakang Nabi Muhammad SAW pada malam Isra' Mi'raj, ia merupakan kepada ruh. Ia merujuk kepada ruh para Nabi lah. Lagi semaya di belakang Nabi dah. Sedangkan jasad mereka tetap berada dalam kubur masing-masing. Baginda melihat Nabi Adam AS di langit yang pertama, Nabi Yahya AS dan Nabi Isa AS di langit yang kedua. Nabi Yusuf AS di langit ketiga, Nabi Idris AS di langit yang keempat, Nabi Harun AS di langit yang kelima, Nabi Musa AS di langit keenam, dan Nabi Ibrahim AS di langit yang ketujuh dan atau sebaliknya, lebih kurang gitulah. Semua roh mereka terlihat oleh baginda dalam bentuk jasad, nampak macam jasad. Dia kata Qazah ni lah dah. Oleh bagaimanapun Nabi Isa AS naik ke langit bersama roh dan jasadnya. Begitu juga Nabi Idris AS, manakala jasad Nabi Musa AS, Nabi Ibrahim AS dan Nabi-Nabi yang lain ditanam dalam perut bumi. Nabi Isa AS akan diturunkan semula ke bumi di atas menara yang putih
Menara Putih yang terletak di sebelah timur Dimashq. Timur Damsyik lah, timur Dimashq. Beliau akan membunuh Dajjal, menghancurkan salib dan membunuh khinzir, sebagaimana telah dinyatakan dalam hadis yang sahih. Rujuk Majmu' Fatawa oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahmatullahi alaihi jilid 4 muka surat 328 hingga 309. Okey, masuk kedudukan yang tinggi lah dalam kita baca lepas azan lah. Soalan dalam doa selepas azan ada dinyatakan kurniakanlah pada Nabi Muhammad SAW kedudukan yang tinggi dan terpuji. Apakah maksudnya? Jawapannya, doa selepas azan yang termaktub dalam sunnah adalah berdasarkan hadis yang sahih daripada Jabir bin Abdullah. Lafaznya adalah seperti berikut. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatul qa'imah ati Muhammadin al-wasilata wal fadilah ab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Maksudnya, ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan azan dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Muhammad wasilah dan keutamaan. Bangkitkanlah dia ke dalam suatu kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan padanya. Riwayat Bukhari nombor 579. Maksud wasilah ialah kedudukan yang paling istimewa di kalangan seluruh makhluk. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu berkata bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum al-mu'adhdhina faqulu misla ma yaqulu, thumma sallu 'alayya fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha 'ashran, thumma sallallahu 'alaihi al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah. Wa arju an akuna ana huwa. Faman sa'ala liyal wasilata hallat lahu syafa'atu." Maksudnya, jika kamu mendengar azan yang dikumandangkan, jawablah seperti yang dilafazkan oleh muazzin. Kemudian berselawatlah kepadaku, kerana siapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Lepas itu pohonlah wasilah kepada Allah untukku, sebab ia merupakan sebuah tempat tinggal dalam syurga, di mana tidak akan diberikan melainkan kepada salah seorang hamba Allah. Aku berharap hamba itu adalah aku sendiri. Jadi pemberi syafaat. Jadi siapa yang mohonkan wasilah padaku, maka dia berhak memperoleh syafaat. Riwayat Muslim nombor 577. Manakala maksud kedudukan yang terpuji ialah syafaat agung di sisi Allah, ia tidak diberikan pada siapa pun melainkan pada Nabi Muhammad SAW saja. Firman Allah SWT, "Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajr kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Maksudnya, dirikanlah olehmu solat di ketika tergelincir matahari, zuhur lah, sehingga gelap malam. Dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan keistimewaannya. Dan bangunlah pada sebahagian waktu malam serta kerjakanlah solat tahajud padanya sebagai solat sunat bagimu. Semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkanmu pada hari kiamat di tempat yang terpuji. Surah Isra ayat 78 hingga 79. Kedudukan yang terpuji dinyatakan kerana seluruh makhluk akan memuji Nabi Muhammad SAW disebabkan kedudukan baginda. Syafaat baginda boleh menghilangkan kesedihan yang tanggung oleh umatnya menjelang hari kiamat. Setakat itu dulu lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.